Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada korang yang mana dah like, share dan subscribe untuk konten-konten akak. Dan kepada yang belum lagi subscribe, kalau korang tak nak ketinggalan dengan notification untuk apa-apa video lepas ni, korang kena subscribe untuk channel ni. Hari ni akak nak sambungkan kisah nasi kangkang untuk episod yang ketiga dan episod yang terakhir. Mesti korang terfikir kan, ada episod ketiga ke kak? Ingatkan 2 episod je. Ada korang, episod yang ketiga ni lagi menyeramkan. Kalau korang nak tahu apalah yang berlaku untuk episod yang ketiga ni, korang kena stay tune dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan umur yang panjang. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak mulakan dengan kisah di episod yang terakhir ni. Pada suatu pagi yang indah dan damai di kawasan sawah padi yang luas terbentang, seluas saujana mata memandang korang. Cubalah kita bersama-sama pejam mata. Kita imaginekan kawasan sawah padi yang sangat cantik, sangat indah. Pokok-pokok teratai tumbuh subur di dalam tali air berhampiran sawah selepas berakhirnya musim tengkujuh. Korang ingat lagi tak? Kalau korang ada ikuti episod yang sebelum ni. Saat penemuan mayat Munah, masa tu kan hujan turun dengan sangat lebat dan air tengah naik kan. Cuaca sekarang ni dah kembali lebih baik dan tenang. Kelihatan Asri sedang menunggang motosikal di atas ban sawah atau jalan kecil berhampiran sawah yang selalunya digunakan oleh penduduk-penduduk kampung serta digunakan oleh lori-lori setiap kali musim menuai padi untuk angkut padi yang dah dituai, kemudian dimasukkan ke dalam guni lalu dibawa oleh lori-lori tersebut untuk diangkut ke kilang padi. Dekat kilang padi pula dilakukan proses menjemur padi, menimbang padi serta proses padi dijadikan beras. Macam itulah nasi yang kita makan tu, itulah dia datang dari beras dan juga dari Allah SWT. Asri dia menunggang motosikal milik dia, sambil tu dia memerhatikan padi yang sedang menguning. Menandakan dah hampir tiba masanya untuk dituai. Sewaktu dia melalui kawasan sawah padi tu, Asri dia memberhentikan motosikal dia betul-betul dekat kawasan sawah padi arwah abang dia. Asri diperhatikan sawah padi yang dulunya diusahakan oleh abangnya tu, arwah usuk. Sambil dia memandang pokok-pokok padi tu, tanpa Asri sedari, air mata dia dah laju. Asri dia menangis. Berjatuhan air mata dia membasahi pipi dia. Dia terkenangkan saat-saat indah dia semasa dia bersama dengan abang dia masa kecil-kecil dulu. Dekat sinilah aku dengan arwah abang Usop berkubang dalam sawah. Kemudian arwah mak datang bertempik. Asri, Usop bertempik. Rindu sangat. Sambil tu dekat tangan arwah mak ada sebilah rotan tau. Dekat sinilah aku dengan arwah abang Usop larikan diri dari mak yang cuba nak rotan kami. Alangkah indahnya kenangan di masa silam antara aku dan abang Usop, kata Asri. Dia tersenyum. Dalam-dalam dia tersenyum. Dia tetap menyeka air mata dia yang memang dah mengalir laju. Dia rindu sangat pada situasi tu. Inilah kenangan yang sangat indah yang suka aku lupakan, kata Asri dalam hati. Aku rindu sangat.
Asri dihidupkan enjin motosikal dia dan dia berlalu pergi dari situ. Tak tertahan rasanya kesedihan dia sehingga dia bawa diri, dia tinggalkan juga kenangan kat situ. Apabila Asri melintasi, ada satu warung yang terletak berdekatan je dengan sebuah tali air yang berdekatan dengan sawah kat situlah. Warung tu nama dia Warung Pak Kadir. Kalau orang utara ni dia panggil Pak Kadiak. Macam tu. Jadi Pak Kadiak ni dia memanggil-manggil lah Asri tu sambil dia melambai. Asri, nanti Asri. Macam tu. Beria sangat dia lambai-lambaikan tangan pada Asri ni. Asri dia nak menutup lah lelaki kan, dia rasa macam segan kan dengan mata dia macam tu, so dia lap kan mata dia sambil-sambil tu dia baru lepas menangis kan. Jadi Asri dia membelokkanlah motor dia pergi ke arah warung tu. Dalam keadaan motor dia perlahan tu dia berhentikan motor dia. Ada apa Pak Kadir panggil saya? Tanya Asri, dia rasa hairan. Tiba-tiba pula Pak Kadir tu beria sangat panggil dia. Turunlah dulu motor tu, matikan dulu enjin motor tu. Turun mai duduk sini, lepak dulu kat kedai aku, dia kata. Aku ada hal sikit nak cakap dengan kau ni, kata Pak Kadir. Lepas tu Asri dia turunlah motor dia apa semua, dia matikanlah enjin. Bila dia turun motor semua, Pak Kadir beria pula. Kau duduk dulu kat sini. Kau nak minum apa hari ni, kau cakap je. Aku belanja. Kau nak minum apa? Pak Kadir tanyakan pada Asri. Pak Kadir buatkanlah kopi Pak Kadir, kata Asri. Sambil tu dia duduklah dekat ada satu biji kerusi. Bukan sebiji, banyak, tapi dia pilihlah satu kerusi yang ada dekat warung tu. Lepas tu dia duduk. Seketika kemudian Pak Kadir pun datanglah. Dia bawakan secawan kopi yang dipesan oleh Asri tadi. Macam ni Asri, kata Pak Kadir sambil dia pandangkan ke arah kiri, dia pandang ke arah kanan. Dia nak berbisik pun susah. Tapi ialah benda yang dia rasa agak kurang menyenangkan. So dia rasa perlu diberitahu tu, jangan sampai orang ni perasan ke syak wasangka kan. Pagi tadi ada orang kampung kita datang minum kat sini. Kata Pak Kadir nak mulakan perbualan dia tu dalam keadaan slow je. Aku dengar tadi dia orang bersembang, bercerita pasal penduduk kampung berhampiran masjid tu. Tu yang dekat dengan kubur tu. Mereka selalu nampak satu lembaga seakan-akan arwah kakak ipar kau. Lembaga tu merayau-rayau dalam kawasan tanah perkuburan dekat belakang masjid tu. Kata orang kampung yang ternampak tu lah, susuk tubuh yang menyerupai arwah Munah ni sangat menakutkan Asri. Aku tak adalah nampak lagi. Tapi itu yang aku dengar. Seakan-akan memakai kain kafan yang penuh dengan lumpur. Dah tu berkoyak pula, koyak rabak. Duduk je kat atas kubur arwah usuk laki dia. Asri bila dia dengarkan cerita Pak Kadir tu, dia jadi sangat terkejut. Betul ke apa yang Pak Kadir cakap ni? Saya tak pernah diberitahu pun pasal ni. Betul Asri apa yang aku bagi tahu kau ni. Mungkin berita ni belum sampai ke pengetahuan kamu dan tak sampai lagi ke pengetahuan ayah kamu. Ayah kamu Haji Latif kan bekas imam masjid kita, orang yang sangat dihormati dan disegani kat kampung ni. Mungkin jugalah mereka ni segan kot nak bagi tahu. Mereka ni masih menghormati keluarga Haji Latif. Haji Latif kan tengah bersedih lagi atas kematian arwah usuk dengan arwah Munah. Mungkin mereka tak menghebahkan perkara ni demi menjaga aib keluarga Haji Latif. Kata Pak Kadir, dia bersalah sebenarnya sebab yang dia maklumkan ni adik kepada arwah tau. Baiklah Pak Kadir, terima kasih banyak-banyak. Nanti saya akan maklumkan perkara ni kepada ayah, kata Asri. Lalu Asri pun dia berjalanlah menuju ke arah motosikal dia. Dia hidupkan motosikal dia. Dia pun beredarlah meninggalkan warung Pak Kadir dalam keadaan yang berfikir-fikir. Was-was juga dia rasa. Nak percaya tak nak percaya, kena percaya. Sebab orang kampung dah berkata-kata kan. Dia perlu sampaikan perkara ni kepada ayah dia. Sewaktu dalam perjalanan balik ke rumah, Asri dia melintasi masjid. Cepat-cepatlah Asri ni dia belokkan motosikal dia tu ke arah masjid. Dan dia berhentikan motosikal dia berhampiran dengan tanah perkuburan. Asri dia pun turun motosikal, dia menujulah ke arah pusara arwah abang dia. Asri dia duduk
berhampiran kubur arwah abang dia. Sambil tu dia bacakan surah Al-Fatihah, dibacakan surah Al-Ikhlas untuk arwah abang dia. Setelah dia selesai, Asri pun dia melangkah ke arah kubur arwah kakak ipar dia, arwah Munah. Jarak antara kubur mereka ni tak jauh pun korang. Lebih kurang 5 ke 6 langkah sahaja. Macam tu lah. Apabila Asri ni sampai ke arah kubur arwah Munah, hati dia rasa berdebar-debar tau. Tak tahulah kenapa. Dia pun hairan lah kenapa dia rasa lain macam tau. Bila Asri ni dia tengok tanah kubur arwah Munah, dia terkejut. Sebab dia nampak secara dari jauh jarak yang, yelah, walaupun banyak langkah, walaupun 5-6 langkah, tapi semakin dekat tu dia nampak tau, tanah kubur kakak ipar aku ni mendap. Macam tu. Jadi dah mendap ke bawah. Dalam anggaran lebih kurang 1 meter. Anggaran kurang ke lebih kurang? 1 meter. Ya Allah, kata Asri, kenapa kubur Kak Munah jadi macam ni? Sambil dia memerhatikan serta meneliti setiap sudut kubur. Astaghfirullahalazim, ucap Asri apabila dia terpandang tau. Tanah yang mendap tu dah membentuk satu lubang betul-betul pada arah kepala batu nisan. Akak nak terangkan sikit kat sini. Lubang tu berada di mana? Batu nisan ni kan dia ada 2. Satu dekat bahagian kepala, satu lagi dekat bahagian kaki. Di batu nisan yang mempunyai tulisan adalah di bahagian kepala. Betul tak korang? Manakala batu nisan di sebelah kaki tu kosong, tak ada tulisan. Itulah yang akak nak maksudkan di bahagian kepala. Okey, akak sambung. Tanah yang mendap tu membentuk lubang dalam anggaran 5 ke 6 cm keliling. Asri dia beranikan diri dia nak jenguk ke arah dalam lubang tu. Lepas tu Asri, masa dia tengah jenguk kan, dia ada dengar tau bunyi suara burung gagak yang datang dari arah mana dia memang tak pasti. Bila dia tengok kan keliling, memang tak ada pun burung gagak yang setengah terbang ke. Tapi suara tu dia yakin sangat suara burung gagak yang gelisah tu. Macam mana? Macam ni, gamat sangat bunyi dia. Seolah-olah bunyi riuh suara gagak tu dia macam bagi petanda lah, ataupun dia menegur sesuatu yang tak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Telinga Asri dia terasa berdesing je. Cepat-cepat Asri dia mula mengatur langkah keluar dari tanah perkuburan. Dia menuju ke arah motosikal dia. Sewaktu dia melangkah, yang ni seram korang. Asri, 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 Asri. Ada suara perempuan memanggil-manggil nama dia. Panjang, dia punya panjang. Suara perempuan tu menangis, mendayu, merintih. Asri, dia sangat kenal tau dengan suara yang didengar tu. Terlalu kenal. Asri dia memalingkan muka dia ke arah belakang. Dia tercari-cari dari arah manalah datangnya suara tu. Suara tu tak lain tak bukan, sama je dengan suara kakak ipar dia Munah. Sama. Sangat-sangat menyerupai suara arwah Kak Munah. Serta-merta Asri dia rasa meremang dan dia terus berlari ke arah motosikal dia. Sambil tu dia cakap, kakak ipar aku dah meninggal. Jangan ganggu aku, syaitan. Pergi, pergi, pergi. Kata Asri sambil berlari ke arah motosikal dia. Bila sampai dekat motosikal dia, dia pandang balik semula ke arah kubur tu. Jangan ganggu aku, jangan ganggu orang kampung. Dia macam tu lah, sebab tadi kan dia dengar gangguan orang kampung apa semua. Dalam masa yang sama, suara tu tetap berbunyi juga. Asri, Asri. Macam tu. Asri dia terus menerpa motosikal dia dengan tergopoh gapah. Dia start enjin motor, cepat-cepat dia beredar tinggalkan kawasan perkuburan tu. Asri dia tengok, sempat tahu dia tengok jam dekat tangan dia. Dah pun hampir ke pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari korang. Inilah waktu ketika di mana matahari terpacak tegak atas kepala. Kalau di sebelah utara, waktu ni disebut sebagai waktu rembang. Di waktu dan ketika inilah, makanya tak ada burung-burung yang berterbangan di awangan. Korang boleh imagine kata burung apa tadi? Memang burung gagak, tapi yelah sebab tu Asri tak nampak bunyi burung tu.
Bila sampai dekat rumah, cepat-cepat Asri dia matikan motosikal dia. Dia terus melangkah masuk ke dalam rumah. Masa tu dia nampak Siti, anak saudara dia, anak arwah Munah. Siti, mana atuk? Tanya Asri kepada Siti dalam keadaan tergopoh-gopoh tau. Pelik, Siti tengok dia macam pelik lah. Masa tu Siti dia tengah makan. Lepas tu dia jawab lah, atuk ada kat ruang tamu tengah baca Al-Quran tu Pak Ngah. Kenapa ni Pak Ngah? Jawab Siti pada Pak Ngah dia. Dalam masa sama dia soal balik Pak Ngah dia, kenapa ni Pak Ngah? Pak Ngah dia tak cakap banyak. Tak apa Siti, tak apa Siti makan dulu. Pak Ngah nak sembang dengan atuk jap, kata Asri sambil dia tinggalkan Siti dekat dapur tu. Dia melangkah pergi ke arah ruang tamu. Bila Haji Latif, dia kan tengah ngaji, khusyuk dia mengaji. Bila dia terpandangkan Asri tu datang ke arah dia, dia teruslah berhenti membaca Al-Quran. Kenapa dengan muka kau ni Asri? Nampak pucat ni? Tanya Haji Latif. Sebenarnya ayah, macam mana nak terangkan ke ayah ya? Asri ada sikit hal nak bercakap dengan ayah ni, kata Asri. Hal apa pula? Bagi tahulah pada ayah. Lembut je suara Haji Latif. Sambil tu dia cuba tenangkan anak dia, sebab dia nampak anak dia tu macam terkejutkan sesuatu. Sebenarnya ayah, macam mana nak cakap? Sebenarnya terkiak-kiak juga tahu Asri dia nak ceritakan, tapi Asri tetap gagahkan juga, dia ceritakan juga pada ayah dia. Sebenarnya ayah, dia ceritakanlah pasal penduduk kampung tu ada nampak lembaga seakan-akan arwah Munah merayau-rayau kat tanah perkuburan waktu malam. Lepas tu dia bagi tahulah tanah kubur arwah Munah tu mendap. Dalam masa yang sama dia bagi tahu pasal lubang yang berada dekat kubur tu kan. Terkejut tau Haji Latif bila dia mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Asri, macam tak percaya. Astagfirullahalazim. Sambil tu Haji Latif terkejut, dia lurutkan dada dia. Dari mula lagi aku dah seakan-akan dapat mengagak. Rupanya benar apa yang aku fikirkan selama ni, kata Haji Latif dalam nada yang lembut dan perlahan je. Apa yang perlu kita buat sekarang ni ayah? Tanya Asri. Entahlah Asri, kita mesti ikhtiarkan sesuatu ni sebelum lembaga tu mula mengganggu penduduk kampung ni. Tak apalah, nanti selepas solat Zuhur, ayah akan telefonkan sahabat ayah Haji Saad. Ayah minta pendapat dengan Haji Saad. Macam mana, apa yang perlu dibuat, apa yang patut dilakukan untuk mencegah perkara ni dari terus berlaku. Ayah tak boleh lengah-lengahkan perkara ni. Jomlah, ayah nak bersiap-siap nak ke masjid. Jap lagi ni dah nak masuk solat Zuhur ni. Jomlah, kau bersiaplah. Kau nak ikut ayah ke tak pergi sekali ke masjid? Tanya Haji Latif sambil lalu kepada Asri. Tak apalah ayah, nanti Asri solat kat rumah je lah. Lagipun kepala saya ni sakit sangat-sangat lah ayah, kata Asri sambil dia rebahkan badan dia ke arah kusyen panjang. Setelah selesai menunaikan solat Zuhur dekat masjid, Haji Latif pun dia balik ke rumah dengan menaiki motosikal tua dia. Semasa dia melintasi rumah arwah Usop, sekali imbas je dalam pandangan mata dia, sekelip mata macam tu, Haji Latif dia seolah-olah macam terpandang satu susuk tubuh perempuan tua berambut putih dan rambut tu panjang sampai ke lutut korang. Perempuan tu dia pegang satu tongkat tau. Tongkat tu pula dia nampak macam bukanlah tongkat yang nampak tongkat betul, dia macam ranting kayu macam tu dia pegang kat situ. Perempuan tu sedang merenung tajam ke arah Haji Latif. Sekali imbas je lah, Haji Latif pun dia berhentikan motosikal dia. Lepas tu dia pergi ke arah rumah arwah Usop. Dia nak tengok dengan jelas tahu apa yang dia nampak sekilas pandang tu. Dia nak tengok juga, dia tak kira. Masa tu dia hanya nampak bekas-bekas tiang kayu yang rentung dijilat api berselerakan, sementara sebahagian rumah arwah Usop ni dah roboh, dah menyembah bumi pun. Cuma tangga batu dengan sedikit sisa-sisa rumah je yang masih tak dijilat api dan masih kekal kat situ. Lembaga makhluk perempuan tua tu yang dia nampak tadi tak ada dah kat situ. Tak adalah pula. Masa Haji Latif tu tengok kan, dia fikir macam tu. Haji Latif fikir, tak adalah pula. Bila dia tengok-tengokkan rumah tu, dah hilang dah, mana pergi kan? Mungkin perasaan aku je ni, kata Haji Latif dalam hati. Dah tak ada apa nak
dibuat kat situ. Jadinya Haji Latif pun dia bergerak lah dan beredar dari rumah arwah usop. Dia menuju ke arah rumah dia lah. Alah korang, rumah diorang ni dekat je. Memang sebelah rumah je lah pendek kata. Cuma ada pokok je menghalang kan. Kak bagi tahu episod sebelum ni. Bila sampai ke rumah Haji Latif, dia melangkahlah masuk ke dalam rumah. Lepas tu Haji Latif ni dia telefonkan sahabat dia, Haji Saad. Haji Latif ceritakanlah apa yang berlaku kepada Haji Saad, termasuk tentang penduduk kampung yang selalu sangat nampak satu lembaga yang menyerupai arwah munah yang merayau-rayau dekat tanah perkuburan. Dan dia bagi tahulah perkabaran tu, berita tu dah tersebar, dah jadi kabar angin dah. Penduduk kampung dah tak senang duduk dah. Dah mengganggu dah penduduk kampung kat situ. Jadi ada perkara yang perlu diminta tolong Haji Saad. Baik sahabat. Kata Haji Saad, InsyaAllah aku akan datang pada lusa, iaitu 13 hari bulan dalam bulan Islam korang. Bukan dalam bulan Januari, Februari, Mac, April semua, bukan. Tapi dalam hari bulan kalender Islam. Aku akan tinggal di rumah sahabat selama 3 hari. 13 hari bulan, 14 hari bulan dan pada malam 15 hari bulan. Itulah masanya bulan mengambang penuh. InsyaAllah selama 3 malam kat sana, aku akan berusaha berikhtiar untuk menghalau lembaga tersebut dari mengganggu penduduk kampung. Kata Haji Saad. Haji Saad sama juga. Dia berlemah lembut. Dia orang yang lemah lembut, sopan lah. Kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah akan dipermudahkan segalanya ya. Jangan risau. Esoknya aku akan carikan barang-barang apa yang perlu aku bawakan untuk tujuan tersebut. Jangan susah hati sangat. Kita akan cuba usaha membantu sahabat sampai berjaya. Di saat itulah dia habiskan perbualan dia tu. Kemudian sahabat dia Haji Latif, dia bersyukur. Alhamdulillah. Kata Haji Latif sambil dia menarik nafas lega. Pada malamnya sewaktu sedang tidur, kira-kira lebih kurang pukul 3 pagi, Haji Latif terjaga tau dari tidur. Dia terkejut bila mendapati dekat hujung kaki dia tercekat satu lembaga perempuan tua berambut panjang, dan di leher lembaga tu ada kalung. Kalung yang mempunyai tengkorak manusia sebesar penumbuk. Dekat tangan kanan lembaga tu dia genggam satu tongkat kayu setinggi bahu dia, sedang merenung tajam ke arah Haji Latif. Seketika kemudian lembaga tu pun hilang, meninggalkan bau yang sangat hamis, bau hapak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ucap Haji Latif berkali-kali. Seketika kemudian tu pula, oh ya, inilah lembaga perempuan yang aku lihat dalam sekelip mata berdiri di atas timbunan kayu yang rentung di kawasan rumah arwah usop anak aku. Kata Haji Latif sendirian tau. Siapalah perempuan tua ni? Haji Latif bertanya-tanyalah dalam hati dia. Kemudian Haji Latif dia bangun. Lepas tu dia melangkah kaki dia masuk ke bilik air. Dia nak ambil wuduk. Lalu dia melangkah ke arah bilik dia. Dia nak tunaikan solat sunat tahajud. Lepas tu Haji Latif dia bacakan Al-Quran sampailah ke waktu subuh. Tiba pada hari yang dijanjikan Haji Saad. Haji Saad ni dia bersama dengan seorang pembantu dia datang ke rumah Haji Latif. Masa tu dia orang dah bersemuka, mereka bersalaman. Perkara pertama yang dilakukan oleh Haji Saad bersama dengan pembantu dia, dia pergi ke rumah arwah usop yang sebahagiannya tu dah pun roboh, dah dijilat api, dah terbakar kan. Haji Saad dia mulalah meninjau-ninjau sekeliling rumah arwah usop ni, terutamanya di bahagian dapur. Dekat dapur tu dia ada sepohon pokok besar yang dah patah terkena panahan petir. Apabila Haji Saad ni dia menghampiri kawasan tersebut, telinga Haji Saad ni tiba-tiba berdesim macam tu. Lalu Haji Saad ni dia memeluk tubuh dia sambil dia penjamkan mata dia. Haji Saad dia pandang sekeliling dekat situ dengan pandangan kebatinan dia. Pandangan melalui mata hati dia. Masa tu dia terlihat tau, ada satu susuk tubuh lembaga yang menyerupai dengan arwah munah dalam keadaan membongkok, seolah-olah sedang mengorek
tanah berhampiran dengan perdu pokok besar tu. Sambil tu lembaga tu dia menanam sesuatu yang berbalut dengan kain kuning dekat pangkal pokok berkenaan. Lembaga tu dia menoleh ke arah Haji Saad. Muka lembaga tu menyerupai arwah Munah. Apa yang lebih menyeramkan korang, wajah lembaga tu hancur. Daging-daging dekat bahagian muka dengan gigi dia dah putih. Kan muka-muka hancur macam tu dah jadi putih-putih. Bukan putih bedak, putih daging dah macam dah terkopek-kopek-kopek macam tu. Jelas sangat kelihatan. Sementara kedua-dua mata lembaga tu berjutaian jatuh ke pipi bersama dengan urat-urat yang sama juga, jelas kelihatan. Sangat menyeramkan. Inikah roh yang tak aman dan tak diterima oleh bumi? Kata Haji Saad dalam hati. Lalu lembaga tu berjalan ke arah semak dan menghilangkan diri dekat situ. Dah tak nampak dah. Jomlah kita balik ke rumah Haji Latif, kata Haji Saad kepada pembantu dia. Kemudian mereka pun melangkah balik ke rumah Haji Latif. Setibanya mereka di muka pintu rumah Haji Latif, rupanya ada tetamu dekat situ. Oh, ada tetamu rupanya, kata Haji Saad pada pembantu dia. Masuk sahabat, kata Haji Latif. Maka Haji Saad dan pembantu dia tu melangkah masuk dalam rumah dan mereka pun bersalaman dengan dua orang tetamu yang berada di dalam rumah Haji Latif. Mereka memang tak kenal, mereka kan bukan orang tempatan kat situ. So agak tertanya-tanyalah, siapakah tetamu ni? Mungkin tetamu ni ada hal kot. Jadi Haji Saad ni dia menjauhkan diri jugalah, dia tak nak mengganggu urusan orang kan. Tapi Haji Latif ni dia ajak bersama bersembang. Mereka berdua ni orang kampung dekat sini. Rumah mereka tak jauh dari masjid. Tujuan mereka ni datang nak mengadu dekat aku. Lembaga menyerupai Munah dah mula mengganggu dekat rumah mereka. Ya, betul. Betul Pak Haji, kata salah seorang penduduk kampung tu. Habis semua ayam-ayam ni tetek saya dalam reban. Habis dibahamnya. Sisa-sisa ayam tu bertaburan, berdekatan dengan reban saya. Pak Haji, bila kami intai kan, rupanya ada lembaga kat situ. Lembaga tu, kami tengok iras betul lah dengan wajah Munah. Jadi tujuan kami datang ke sini ni mata-mata nak mengadu perkara ni lah kepada Pak Haji. Kami sekeluarga ni dalam ketakutan Pak Haji. Tiap kali tiba waktu malam, mulalah kami rasa berdebar, tak aman rasa Pak Haji. Harapan kami ni, Pak Haji dapatlah melakukan apa-apa ikhtiar, menghalang lembaga tu dari terus mengganggu penduduk kampung macam kami ni Pak Haji. Kata penduduk kampung tu kepada Pak Haji, kami takut ni Pak Haji. Takut. Macam mana ni Pak Haji? Dia agak lurus benda sikit, orang kampung tu dia bersifat macam lurus macam tu. Dia direct betul dia cerita. Tak apa, kamu berdua balik dulu. InsyaAllah aku akan berjanji akan berusaha mengelakkan perkara ni dari terus berlaku. Baiklah kalau macam tu, kami balik dululah Pak Haji, kata penduduk kampung tu. Lepas tu dia bangun, dia bersalaman dengan mereka ni, kemudian dia beredar daripada situ. Kita tak boleh bertangguh lagi ni, sebab lembaga yang menyerupai Munah ni dah mula mengganggu penduduk-penduduk kampung sekarang ni. Malam ni kita akan ikhtiarkan, kata Haji Saad kepada Haji Latif. Jomlah kita ke masjid. Dah nak masuk waktu solat asar ni, kata Haji Latif pula. Dia membalas. Mereka pun keluarlah menuju ke masjid. Selepas selesai menunaikan solat fardu asar, mereka bertiga, Haji Latif ni, Haji Saad dengan pembantu Haji Saad ni keluar dari masjid. Dia berjalan menuju ke arah tanah perkuburan. Mereka pergi ke arah kubur Munah. Bila sampai dekat kubur Munah, mereka membacakan surah Al-Fatihah. Lalu dihadiahkan untuk arwah. Haji Latif dia menunjukkan ada satu lubang yang terdapat dekat hujung batu nisan di bahagian kepala. Agak besar jugalah lubang tersebut. Mereka turut memerhatikan sama-sama dekat tanah kubur yang berlubang tu. Pada masa tu memang agak terkejutlah mereka ni bila mereka tengok keadaan tanah kat situ mendap ke bawah. Tak boleh jadi ni. Memang tak boleh jadi.
Haji Saad dia bangun, dia berjalan menuju ke sepohon pokok kemboja yang agak rindang ada kat situ. Dia patahkan satu ranting, lalu dia berjalan menghampiri ke arah lubang yang terdapat dekat kubur Munah. Haji Saad dia tutupkan lubang tu dengan ranting pohon kemboja sambil mulut dia tu terkumat kamit, dia bacakan sesuatu. Suara burung gagak jelas tau kelihatan dengan kuat dari pokok yang tak jauh dari arah kubur arwah Munah. Seolah-olah macam menegur sesuatu, nak sampaikan sesuatu. Macam itulah Haji Saad dia bagi isyarat supaya mereka yang lain segera meninggalkan tempat tu. Sambil tu juga Haji Saad dia mula melangkah meninggalkan kubur Munah. Mereka beredar dari situ dan mereka berjalan menuju ke arah sebuah rumah penduduk kampung yang letaknya berdekatan dengan masjid. Penduduk kampung yang akak cakap tadi, yang datang mengadu sekian pada mereka ni. Jadi mereka pergi, memang nak target pergi ke rumah tu lah sebab mereka nak siasat kan. Setelah mereka ni sampai, mereka bagi salam lah kepada tuan rumah macam biasa. Alhamdulillah, tuan rumah dia keluar dan dia bersalaman. Lepas tu dia bawakanlah mereka ni pergi ke reban ayam kepunyaan tuan rumah tu. Kan nak cakap mereka ni nak tengok lah apa yang berlaku. Masa mereka hampir nak sampai ke reban ayam, mereka semua tutup hidung. Sebab apa tahu? Sebab mereka ada tercium bau yang busuk. Busuk sangat. Dia macam bau bangkai lah. Bila ayam itik semua dah jadi bangkai, memang busuk lah kat situ. Itu dia Pak Haji. Tuan rumah dia menunjukkan kesan-kesan tanah yang terdapat pada pintu reban ayam. Memang nampak ketara tau. Kesan tanah macam lumpur, selut lah macam tu. Kesan tanah tu memang boleh katakan banyak jugalah dekat situ, bukan sikit tau. Pembantu Haji Latif ni dia ambil secebis tanah yang melekat dekat pintu reban tu. Lepas tu dia cium kan. Dia nak tahu apalah tanah tu kan, bau dia busuk kenapa. Rupanya cebisan tanah tu sangat busuk melebihi daripada bangkai tu tau. Busuk sangat, hampir nak termuntah pembantu Haji Saad ni dekat situ. Bau cebisan tanah tu macam bau nanah pun ada. Busuk amat lah pendek kata. Ini macam tanah dari kubur ni, kata Haji Saad. Haji Saad dia minta sebaldi air kepada tuan rumah. Tuan rumah pun pergilah ke rumah dia, dia ambilkan air sebanyak mana yang diminta oleh Haji Saad. Sekejap lepas tu tuan rumah pun datang semula, dia jinjingkan sebaldi air. Bawakan aku 3 biji limau purut, kata Haji Saad. Baik Pak Haji, ada lagi tak nak apa-apa? Nasib baiklah pokok limau tu memang tengah berbuah. Kalau tak ada buahnya, manalah nak cari. Apa Pak Haji nak buat dengan buah limau ni? Tanya tuan rumah tu. Sambil-sambil dia garungkan kepala dia. Dia kan macam lurus-lurus macam tu kan. Lepas tu Haji Saad ni dia tersenyum tau bila dia tengok, bila didengarkan bebelan pada tuan rumah tu macam-macam macam tu kan. Kemudian tuan rumah dia segeralah pergi ambilkan limau purut dari sepohon pokok limau purut yang memang letaknya tak jauh pun dari reban ayam tu. Kalau kat rumah memang membebel juga, nak kena patah balik. Haji Saad dia keluarkan sebilah pisau kecil je dari poket seluar dia. Lantas dia memotong ketiga-tiga biji buah limau purut tu. Lepas tu Haji Saad dia genggamkan buah limau tu sambil mulut dia membacakan sesuatu. Kemudian dia masukkan ke dalam baldi, sambil tu dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas tu dia tiupkan ke dalam baldi tu. Lepas tu baldi tu dihulurkan kepada tuan rumah. Kau percikkan air ni di tempat-tempat yang ada tanah kubur tu, serta tempat-tempat lain yang ada bau-bau busuk semua tu kamu percikkanlah. Buat secepat mungkin, kata Haji Saad. Kalau nak cepat kita simbah je Pak Haji, katanya. Kamu ni lagi tersenyum Haji Saad. Pak Haji, saya buat dah. Ya, kamu buat. Tanpa banyak soal dah. Lepas tu tuan rumah pun dia buatlah apa yang disuruh oleh Haji Saad. Apabila air dari baldi tu dipercik serta-merta, bau yang amat busuk tadi dah perlahan-lahanlah dia menghilang. Kau jangan risau, dia takkan datang lagi ke sini. Kalau dia datang juga, dia akan binasa, kata Haji Saad perlahan je.
Kemudian mereka minta diri dan terus berjalan balik ke rumah. Akak cakap tadi kan, Haji Saad ni minta 3 hari untuk datang ke tempat tu, kampung tu, untuk bantu keadaan ni. Sekarang ni akak nak masuk untuk malam pertama perubatan. Tepat jam 12 malam, mereka bertiga, Haji Saad, pembantu dia dengan Asri, keluar dari rumah Haji Latif. Mereka ni berjalan menuju ke rumah arwah Usuk. Mereka duduk dekat satu tanah lapang tau. Tak jauh dari pohon mempelam yang memisahkan rumah tersebut dengan rumah Haji Latif. Kemudian Haji Saad, dia duduk di hadapan dengan dibentangkan sehelai kain hitam, yang mana di atas dia tu dipasangkan dengan sebatang lilin. Sementara pembantu Haji Saad ni dengan Asri, dia duduk kat belakang Haji Saad lah. Masa tu Haji Saad dia nyalakan api lilin tu dan dia merenung ke arah langit. Dia tengok masa tu kan cuaca sangat baik, bulan tengah mengambang penuh, dan pada malam 13 hari bulan ikut bulan Islam, di hadapan lilin yang dinyalakan tu terdapat semangkuk kecil air dan sepinggang nasi. Lepas tu Haji Saad dia memalingkan muka dia ke belakang sambil dia berpesan kepada pembantu dia dengan Usuk, kalau ternampak apa-apa yang pelik, jangan ditegur, jangan takut, jangan pula korang ni lari, kuatkan semangat, kata Haji Saad sambil dia memalingkan semula muka dia ke hadapan. Di hadapan dia, sambil mulut dia terkumat-kamit bacakan sesuatu, serta-merta datang deruan angin yang sangat kuat, menggoyangkan kesemua ranting-ranting pokok yang berada di kawasan berdekatan. Tapi yang anehnya korang, lilin tu tak juga terpadam. Lilin tu cuma meliuk lintuk ke kiri ke kanan je bila dia ditiup oleh angin yang sangat kuat tu. Bila angin yang kuat tu berhenti, hidung mereka ni mula tercium bau yang busuk sangat. Seperti bau bangkai pun ada. Seolah-olah bau busuk tu makin lama makin hampir tau. Makin lama makin hampir mendekati mereka bertiga yang sedang duduk atas tanah. Asri dia cepat-cepatlah tutupkan hidung dia tak tahan. Dia menekapkan tangan dia ke perut dia. Rasa loya amat. Dia memang betul-betul tak tahan dengan bau yang memang akak baca pun akak rasa loya. Macam tahu-tahu je Haji Saad ni dia memalingkan muka dia ke belakang. Lepas tu dia hulurkan seketul kemenyan kepada Asri. Lepas tu dia bagi isyarat dekat Asri, sapukan hidung macam tu lah, bagi syarat je. Cepat-cepat Asri dia ambil kemenyan yang dihulurkan oleh Haji Saad tu. Lepas tu dia tekapkanlah kat hidung dia. Sambil tu dia sedutkan bau kemenyan tu. Macam tak percaya korang. Bau yang busuk sangat tu dah berkurangan, tapi tetap berbau lah juga. Takkan hilang terus. Ajaib sangat. Tapi banyaklah korang. Okey lah, boleh lah. Suasana malam tu, bulan tengah mengambang cantik, penuh. Jadi situasi sekelilingnya jadi sunyi, sepi sangat. Sangat-sangat sunyi. Seketika kemudian terdengar bunyi pijakan tapak kaki. Tapak kaki tu dia sedang memijak daun-daun kering yang gugur ke tanah tau. Bunyi pijakan tapak kaki tu dia lebih kurang macam ni lah, bunyi orang tengah berjalan. Jelas sangat kedengaran. Bau busuk tu dah jadi semakin keras. Semakin lama semakin keras menghampiri mereka. Masa tu api lilin meliuk seperti menunjuk ke arah satu lembaga yang sedang bergerak menghampiri mereka. Kemudian api lilin tu terpadam sendiri. Dengan pandangan ekor mata Asri, dia sempat melihat lembaga yang memakai kain kafan yang penuh berselut, dan kain kafan koyak rabak, seakan-akan mengeluarkan bunyi seperti orang dalam keresahan. Macam tu, macam menangis macam tu, mengeluh. Bila lembaga tu melintasi di hadapan mereka, dengan bantuan cahaya bulan yang sedang mengambang tu, menyirap darah Asri bila mana terpandang
bentuk muka yang masih tersisa daging, yang mula mereput tu seakan-akan nampak, dia masih boleh nampak lagi macam kakak ipar dia, arwah Munah. Berdasarkan bentuk tubuh dengan rambut yang separas bahu, memang Asri boleh kenal lembaga tu seolah-olah betul lah kata orang kampung, betul lah tu, macam kakak ipar dia. Lembaga tu merenung tepat ke arah Haji Saad. Haji Saad dia memalingkan muka dia ke arah lain. Bukan Haji Saad, minta maaf korang, Asri. Haji Saad dia memang pandang lah, tapi Asri ni dia memalingkan muka dia ke arah lain. Dia dah terlalu takut nak tengokkan ke arah wajah yang menakutkan tu. Siapa kau? Lembaga tu bersuara. Aku sahabat ayah kau, Haji Latif. Dia membalas masih dalam keadaan boleh kawal. Aku lapar. Makanlah makanan tu. Tapi ingat, hidupkan api lilin yang terpadam tu dulu sebelum kau makan. Serta-merta, api lilin tu menyala dengan sendirinya. Ajaib. Asri dia tu curi-curi juga pandang ke depan, walaupun dia takut, tapi dia nak tengok juga, hati dia nak tengok juga lembaga tu buat apa kat situ. Rupanya lembaga tu sedang melahap nasi yang diletakkan dalam pinggan putih yang berada di hadapan lilin. Masa tu kedudukan dia memang tak senonoh korang. Lembaga tu mencangkung duduk sambil makan. Tak tahulah pakai tangan ke tak, tapi makan macam tu. Sambil tu mengeluarkan bunyi pula. Memang bunyi kunyahan lembaga melahap nasi tu, bunyi dia menyeramkan. Makan. Kunyah yang agak memang tak senonoh sangatlah. Sepatah kilat Haji Saad ni dia menyimbah air yang dalam mangkuk tu ke arah lembaga tersebut. Seperti terkena api yang panas tau. Lembaga tu menjerit dengan sangat kuat. Kemudian Haji Saad dia melompat dan dia menikam lembaga tu dengan sebilah jalak ataupun keris pendek. Kau jangan datang lagi ke sini. Di sini bukan lagi tempat kau. Tempik Haji Saad dengan kuat. Dah tak ada dah, lembut dia dah bertempik dah. Siapa kau nak menyuruh aku berbuat begitu? Tempik lembaga tu dengan sangat kuat. Api lilin terpadam dan lembaga tu terus menghilangkan diri dalam kegelapan malam tersebut. Kemudian Haji Saad dihidupkan semula api lilin tu. Dia dah pergi dan tak mustahil dia akan datang kembali. Dan dia akan datang lagi untuk mengganggu penduduk kampung, kata Haji Saad perlahan je. Sambil tu dia lipatkan kain hitam yang dibentangkan ke atas tanah. Jomlah kita balik, malam esok kita datang lagi untuk selesaikan masalah ni dengan secepat mungkin. Mereka pun bangun dan berjalan menuju ke arah rumah Haji Latif. Asri dia tengok jam dekat tangan dia, jarum jam menunjukkan hampir ke pukul 2:30 pagi korang. Selesai untuk hari yang pertama, masuk pula untuk hari yang kedua. Pada pagi tu suasana jadi heboh, jadi kecoh bila mana penduduk kampung mendapati banyak ayam dengan ternakan mereka ni mati bergelimpangan, dibunuh dan sebahagiannya dimakan oleh makhluk yang menyerupai arwah Munah. Ada juga yang cakap macam binatang liar makan, tapi majoritinya mengatakan ini mesti kerja lembaga tu. Perihal ni sampai ke pengetahuan Asri. Dia pun apa lagi, dia balik ke rumah, lepas tu disampaikan perkara ni kepada ayah dia, Haji Latif. Terkejut besarlah Haji Latif dengan Haji Saad pada ketika tu bila mereka mendengarkan perihal tersebut. Sabar, malam ni aku akan selesaikan masalah ni. Pada malam ni juga, jangan risau. Asri, kau pergi ke rumah penduduk yang berlaku kejadian malam tadi dan kau bayarkanlah ganti rugi duit yang mana binatang ternakan mereka ni dah dimakan tu, kau bayarlah, kata Haji Latif sambil dia menyerahkan duit sebanyak RM300 kepada Asri. Bagus Haji Latif ni, sangat bagus. Tak apalah ayah, perkara ni nak berlaku bukan kehendak kita. Nanti Asri gantikan balik duit
mereka tu. Asri pun akan tolong juga mereka. Ayah simpanlah duit ni, tak payahlah ayah keluarkan duit ni. Lagi satu ayah janganlah risau, kata Asri. Lalu dia pun melangkah keluar dan dia hidupkan enjin motosikal dia. Dia pun berlalulah pergi. Dia nak melawatkan kawasan mangsa-mangsa kejadian. Pada tengah hari tu, Haji Saad, dia bersama pembantu dia akan melakukan penarikan keluar susuk yang masih berada pada jasad arwah. Korang mesti tertanya kan, jasad dah ke bumi, macam mana nak buat penarikan tu? Macam ni korang. Jawapan dia melalui penarikan secara gaib. Haji Saad ni, dia nak mencuba menggunakan kaedah tersebut. Sekiranya Haji Saad berjaya keluarkan susuk-susuk tersebut yang masih tertanam dalam jasad arwah, dan sekiranya beliau berjaya, maka usaha untuk menghalang dan menghentikan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh makhluk yang menyerupai arwah tu akan jadi lebih mudah. Selagi tak dibuang ke semua susuk-susuk tersebut, rohnya tak aman dan sentiasalah mengganggu penduduk di kampung tersebut. Haji Saad pada awalnya dia cuba tengah hari tu, ternyata dia gagal melakukan penarikan keluar susuk dari tubuh arwah. Puas jugalah dicubanya, tapi tetap juga gagal. Seolah-olah ada satu kuasa gaib yang menghalang usaha-usaha Haji Saad tu. Kenapa susah sangat? Selalunya tak sesukar ni. Terfikir dia, ini mesti ada bantuan lain. Macam itulah. Selepas tu dia pergi menunaikan solat maghrib. Selesai solat maghrib, sementara nak menunggu ke pukul 12 malam, Haji Saad dengan pembantu dia, dengan Haji Latif dan Asri, mereka mengadakan bacaan Yasin dan sedikit tahlil dekat rumah. Haji Latif turut membacakan doa sebagai penutup untuk majlis, untuk memohon keberkatan serta nak mohon dipermudahkanlah segala urusan untuk kerja-kerja mereka nanti. Tepat jam 11.40 malam, Haji Saad dia memakai pakaian silat. Pakaian dia kenakan bengkung merah dekat pinggang dia. Lepas tu dia keluar menuju ke arah rumah arwah husuk. Diikuti bersama pembantu dia Haji Saad dan juga Asri menuju ke arah rumah arwah husuk. Masa tu Haji Latif memang tak ikut. Seperti biasa, Haji Saad ni dia bentangkan kain hitam 4 segi. Lepas tu dia pacakkan sebatang lilin, sementara dekat pinggang Haji Saad ni terselit batang tepus. Inilah sumpahannya, kata Haji Saad dalam hati. Sementara pembantu Haji Saad ni bersama dengan Asri, dia duduk di belakang. Sama situasi dia macam malam pertama. Mereka duduk dekat belakang, sambil tu Asri dia memegang sebilah cangkul tau. Haji Saad dia merenung bulan. Tengok bulan sama juga. Masa tu bulan tengah mengambang kat langit, tapi ditutupi dengan awan yang agak tebal. Belum masanya lagi ni, bisik Haji Saad dalam hati. Apabila awan yang meliputi permukaan bulan tu dah beredar, kini masanya yang paling sesuai. Bulan mengambang jelas kelihatan di langit pada waktu tu. Inilah masanya, bisik hati Haji Saad. Lalu Haji Saad ni dia bagi isyarat kepada pembantu dia dengan Asri ni yang sedang duduk dekat belakang dia. Mulut Haji Saad dia mula terkumat kamit, dia bacakan sesuatu. Suasana jadi sangat sunyi sangat. Hanya kedengaran suara burung jempuk je atas pokok berhampiran. Seketika lepas tu, datang pula kawanan kelawar terbang ke arah mereka dan berlega-lega mengelilingi mereka. Kemudian hilang juga. Api pada lilin yang dipacak kat situ meliuk lintuk ke kiri ke kanan, yang memberi makna seolah-olah sesuatu yang sedang diseru makin datang menghampiri mereka. Apa yang ditunggu-tunggu sedang datang. Untuk pengetahuan korang, pokok tepus ni dia hampir samalah, seakan-akan je dengan pokok benbam yang digunakan untuk buat atap rumbia, macam itulah. Seketika kemudian dari kejauhan kedengaran suara wanita menangis tersedu-sedu. Tersedu menangisnya macam merintih sangat. Sambil berjalan ke arah mereka. Makin lama makin dekat. Serta-merta api lilin tu terpadam.
gelap situasi sekeliling, hanya dibantu dengan cahaya daripada bulan mengambang je yang menyinari kawasan tu. Bau yang berada dekat situ sangat busuk. Semakin lama bau tu semakin dekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Bersama bunyi pijakan kaki pada daun kering yang gugur ke tanah. Prap, prap, prap. Betul-betul berdiri, berada di belakang Asri. Asri, dia tengah menahan ketakutan. Hanya mata Asri je meliar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Seolah-olah dia macam terkejutkan sesuatu tau. Dia dapat rasa aura dia dekat belakang dia. Terasa sangat belakang Asri tu macam disentuh dengan kuku yang tajam. Bergerak-gerak kuku tu menuju ke batang tengkuk Asri. Dalam masa yang sama, Asri dia menahan juga rasa loya sebab bau tu busuk sangat datang daripada sesuatu kat belakang tu. Seolah-olah macam bau bangkai pun dia rasa. Lembaga tu berjalan mengelilingi mereka bertiga. Pusing. Dengan bantuan cahaya bulan tu jugalah, makanya malam kejadian tu, 14 hari bulan mengikut hari bulan Islam, Asri dia dapat melihat dengan jelas lembaga tu cuma tinggal rangka je, diselaputi dengan cebisan-cebisan darah yang mula mereput dan membusuk. Lembaga tu berhenti di hadapan Haji Saad. Kemudian mula merenung mereka bertiga. Korang bayangkanlah, Asri dia memandang ke arah lain, tak sanggup dia nak tengok lembaga yang amat menakutkan tu. Dia buat-buatlah pandang ke lain. Macam dia cuba pujuk diri dia. Kenapa kau seru aku? Lembaga tu bersuara. Aku minta kau jangan ganggu lagi manusia dan kau pergi dari sini. Kata Haji Saad lembut. Sama juga. Aku lapar. Mana makanan aku? Kata lembaga tu sambil mencangkung di hadapan Haji Saad. Sebelum aku beri kau makan, nyalakan lilin itu dahulu, kata Haji Saad. Serta-merta api lilin pun menyala. Sepantas kilat Haji Saad dia melibaskan batang tepus ke arah lembaga tu. Lembaga tu menjerit dengan sangat kuat dan sangat menyeramkan. Api lilin terpadam. Cepat-cepat Haji Saad ni dia hidupkan balik semula api lilin, tapi lembaga tu dah tak ada, dah menghilangkan diri. Semasa lembaga tu berada di hadapan Haji Saad, rupanya ada perkara yang berlaku tau korang. Lembaga tu dah meninggalkan sesuatu dekat atas tanah. Apa yang ditinggalkan di atas tanah tu, tempat lembaga tu mencangkung tadi, terdapat 13 jarum emas yang digunakan sebagai susuk dan ditanam di tubuh arwah Munah. Dia dah pergi, kata Haji Saad. Cepat-cepat Haji Saad ni dia kutipkan jarum emas tu, dia masukkan ke dalam uncang yang dia perbuat daripada kain hitam. Jom, kita bergerak pergi ke masjid, kata Haji Saad. Lalu mereka pun berjalan dengan pantas sambil diikuti, mereka tu diikuti dengan pembantu dia, dengan Asri ni, sambil bawakan uncang hitam tu. Masa tu Haji Saad dia dah paskan uncang tu pada pembantu dia. So pembantu dia lah yang pegang. Sementara tu Asri masih juga memegang cangkul. Dia bawanya cangkul tu, ngekor je. Setelah tiba berhampiran masjid, mereka berlari-lari anak menuju ke arah perkuburan dan terus menuju ke arah kubur arwah Munah. Bila sampai di kubur arwah, Haji Saad dengan pantaslah dia mengarahkan Asri segera menimbus lubang yang terdapat di atas kubur Munah yang semakin mendap. Itu gunanya cangkul korang. Memang patutlah Asri yang pegang, kan dia lah kena buat. Asri masa tu terpinga-pinga. Dia terkejut. Lepas tu dia tak cakap banyak. Dia terus cangkulkan tanah, dia timbuskan tanah dekat lubang tu. Semasa sedang menimbus lubang tu, datang bunyi deruan angin yang sangat kuat, diiringi dengan bunyi esak tangis yang makin lama semakin menjauh macam tu. Dia dah kembali ke asal dia dan takkan kembali lagi ke dunia ni sampai bila-bila. Setelah lubang ditimbus, mereka bertiga pun bergerak balik, tapi mereka tak terus masuk ke dalam rumah tau. Asri masa tu dia meluru pergi ke arah kereta dia. Lepas tu dia hidupkan enjin kereta dia. Kemudian mereka bergerak ke Kuala Perlis. Mereka nak buangkan uncang hitam tu ke dalam laut, tak boleh simpan.
Bila tiba dekat Kuala Perlis, Haji Saad dia ambil seketul batu, kemudian dibacakan dengan ayat-ayat dari surah Al-Quran, dia tiupkan ke batu tu, lantas dia masukkan ke dalam uncang tu. Hikmat sihir pada bilah jarum-jarum emas ni aku dah matikan. Haji Saad dia bacakan sesuatu sambil dibagi isyarat jari supaya pembantu dia dengan asri memalingkan muka ke belakang, jangan pandang ke arah uncang yang akan dibaling ke laut tu. Itu adalah syarat dan petua agar benda-benda tu takkan ikut mereka balik ke rumah. Semasa membaling uncang hitam ke laut, Haji Saad dia bertempik, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan sangat kuat. Jom kita balik. Ingat, jangan sesekali pandang ke belakang. Ingat tu, jangan pandang ke belakang, kata Haji Saad pada mereka berdua. Lalu mereka pun bergerak menuju ke arah kereta. Sambil tu Asri dia tengok jam, dia tak pandang belakang pun, dia tengok jam dah menunjukkan hampir ke pukul 3 pagi. Alhamdulillah, mereka dah berjaya selesai untuk malam yang kedua. Kini masuk malam yang ketiga, 15 hari bulan. Inilah malam penentuan mereka. Malam ketiga ni adalah malam 15 hari bulan Islam. Malam tu bulan mengambang penuh. Jam menunjukkan masa tu pukul 10 malam. Mereka ni bersembang-sembang lah dekat ruang tamu rumah Haji Latif ni. Haji Latif, Haji Saad dan pembantu ni serta Asri ni rancaklah bersembang sambil mereka melihat suasana malam yang sangat indah melalui tingkap rumah. Tingkap rumah Haji Latif ni jenis daun. Kalau dibuka memang jelas kelihatan dekat luar. Boleh tengok banyak sangat bintang kat luar kan. Haji Latif mengucapkan syukur Alhamdulillah dan dia berterima kasih kepada sahabat baik dia Haji Saad sebab berjaya melenyapkan masalah gangguan makhluk yang menyerupai menantu dia tu, arwah Munah. Alhamdulillah semuanya dengan izin Allah, kata Haji Saad. Semasa mereka ni duduk tengah sembang tu, tiba-tiba mereka terkejut, tergamam bila mana datang satu suara perempuan tua membacakan ayat-ayat mentera jampi serapah dalam bahasa Siam. Dengan sangat jelas kedengaran, suara pemujaan tu berkeliling di sekeliling rumah Haji Latif. Haji Saad dia beri isyarat jari. Shh, dan disuruh tunggu sebentar. Kemudian dia melangkah masuk ke dalam bilik. Tak lama lepas tu Haji Saad dia keluar dari bilik dia dengan memakai persalinan pakaian silat dengan bengkong kuning pula, bukan merah dah, kuning dah dekat pinggang dia. Apa yang sedang dinanti-nantikan telah pun tiba, kata Haji Saad dalam hati je. Haji Saad dia bagi isyarat kepada pembantu dia dan dia bagi isyarat kepada Asri supaya ikut dia. Gitu. Tanpa ingkari arahan tersebut, mereka pun berjalan ke arah pintu rumah ikut pada Haji Saad tu. Suara bacaan mentera tu semakin rancak kedengaran. Sewaktu pembantu Haji Saad dengan Asri ni melangkah keluar dari rumah, kedua-dua mereka rebah ke tanah. Tak tahu kenapa, tiba-tiba je dua tersembam ke tanah. Haji Saad dia berjalan ke arah halaman rumah Haji Latif tu berseorangan je. Berdiri sambil tu di tangan Haji Saad ni memeluk tubuh. Sambil tu jugalah mulut Haji Saad ni terkumat kamit membacakan sesuatu. Dari jauh gitu, Haji Saad dia tengok ada bobola api datang ke arah dia. Bobola api mengelilingi dia. Lepas tu bobola api tu mengeluarkan bunyi yang berdengung. Haji Saad dengan pantas dia keluarkan sehelai kain hitam dari poket seluar dia. Lepas tu dia lilitkan dekat genggaman tangan ni sambil dia bacakan ayat dari surah At-Taubah ayat ke-128. Setelah selesai membaca ayat tersebut, Haji Saad dengan tangkas dia menangkap bola api sebesar bola tenis yang mengelilingi dia tu. Dia tangkap dengan tangan kanan dia yang dia balutkan dengan kain hitam tadi. Dapat tangkap. Kemudiannya bola api tu dibalingkan ke sebatang pokok mempelam yang memisahkan antara rumah Haji Latif dengan rumah arwah Husuk. Dilempar. Apabila bola api itu terkena pada pangkal pokok mempelam, ia terbakar. Dan pokok mempelam tersebut sama juga terbakar di jelat api. Di sebelah sudut pokok mempelam yang terbakar tu tiba-tiba muncul
satu susuk tubuh perempuan. Perempuan tu tua dengan wajah yang amat bengis. Bengis sangat. Dekat tangan kanan perempuan tua tu ada memegang satu tongkat kayu. Manakala dekat leher dia memakai kalung yang ada satu tengkorak manusia. Yang tengkorak manusia yang disalai lah, sebesar penumbuk orang dewasa. Perempuan tua tu merenung ke arah Haji Saad dengan satu pandangan yang sangat tajam. Tak puas hati betul dia. Sambil tu mulut perempuan tua tu masih juga membacakan mentera dalam bahasa Siam. Tak tahulah macam mana gayanya. Bacaan tu dapat didengari dengan sangat jelas oleh Haji Saad. Serta-merta Haji Saad ni dia terbatuk-batuk lalu mengeluarkan ketulan-ketulan darah. Dalam masa yang sama Haji Saad dia membacakan ayat dari surah Al-Isra ayat ke-81. Dalam masa Haji Saad terbatuk-batuk mengeluarkan ketulan-ketulan darah yang pekat tu, perempuan tua tu ketawa puas hati. Kuat dia ketawa. Nyaring memecah kesunyian malam dia punya ketawa. Mampus kau, mampus kau. Dia ulang perkataan yang sama. Mampus kau, mampus kau. Perempuan tua tu berkata sambil menunjuk ke arah Haji Saad. Puas hati aku, puas hati aku. Perempuan tua tu terus ketawa dan suara ketawa perempuan tua tu amat menyeramkan bila didengari oleh pembantu Haji Saad dan juga Asri. Mereka terdiam tau. Perempuan tua tu kemudiannya berhenti ketawa. Badan dia mengeluarkan asap yang nipis-nipis je macam tu. Seolah-olah macam perempuan tua tu dalam keadaan gelisah. Lepas tu mulut dia kembali membaca mentera. Macam tu lah, macam tak betul pun ada. Kejap kan dia rasa macam susah hati sangat. Lepas tu baca balik semula mentera dia. Dalam masa yang sama Haji Saad dia melompat sambil dia melibaskan bengkong kain kuning yang dipakai dekat pinggang. Rupanya ada kegunaan korang. Dia melibas tepat ke arah perempuan tua tu. Lembaga perempuan tua tu terus menjerit dengan sangat kuat dan suara jeritan tu amat menakutkan mereka. Lembaga perempuan tu rebah ke tanah dan terus menghilang dalam gelap malam tersebut. Ilmu perempuan tua tu Tok Melah. Perempuan tua tu nama Tok Melah. Ilmu perempuan tua tu dah hancur bersama dengan khadam dia. Sama-sama turut musnah menjadi abu. Haji Saad dia berjalan perlahan-lahan menuju ke arah pembantu dia, menuju ke arah Asri yang rebah dekat tanah tadi. Haji Saad dia bacakan ayat Al-Quran, lepas tu dia tiupkan ke tangan dia, kemudian disapukanlah ke muka kedua-dua mereka. Seketika kemudian mereka pun tersedar dan mereka terpinga-pinga tau, macam tak tahu apa-apa yang dah berlaku ni, macam tu. Tambahan pula bila mereka ni melihat ada asap dekat pokok mempelam yang tengah hangus terbakar, lagilah terpinga. Macam tak tahu apa kan mereka ni. Apa yang dah jadi? Pembantu Haji Saad bertanya. Dia dah musnah dengan izin Allah. Alhamdulillah. Jomlah kita balik ke rumah. Kata Haji Saad sambil tu dia lapkan darah yang keluar dari mulut dia tadi. Perempuan tua tu sangat handal, boleh tahan juga. Perempuan tua tu mempunyai sihir dan ilmu kebatinan di tahap yang tinggi. Aku pun hampir-hampir ditewaskan oleh perempuan tu tadi. Kata Haji Saad sambil mereka berjalan balik ke rumah Haji Latif. Itulah Tok Melah, bomoh atau dukun wanita tua yang mengajarkan ilmu sihir nasi kangkang serta memasukkan susuk jarum emas ke dalam arwah Munah. Ilmunya tu aku dah hancurkan dengan izin Allah. Alhamdulillah, kata Haji Saad sambil dia menepuk-nepukkan bahu Asri yang tengah berjalan lolai. Asri dia buat muka blur kan. Jadi Haji Saad ni terangkanlah pada Asri. Jadi Asri tu terbuka lah sikit blur dia tu. Apabila mereka sampai ke rumah Haji Latif, Haji Saad dia minta segelas air, lepas tu garam kasar dengan lada hitam kepada Asri. Kemudian Asri pun datang, dia bawalah apa yang diminta oleh Haji Saad, garam, lada hitam, air semua kan. Haji Saad dia genggamkan garam dengan lada hitam, sambil tu dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian garam kasar dengan lada hitam tu dia masukkan ke dalam air, lalu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dia meneguk air tu perlahan-lahan. Inilah penawar yang guru aku ajarkan sebagai penawar dari sihir yang diarahkan kepada kita ni, bertujuan untuk membunuh. Kata Haji Saad menerangkan kepada Asri,
Asri pun mengangguk-angguk. Dia tanda faham. Dia masih blur sebenarnya. Tapi dia angguklah juga. Dia faham lah. Faham. Kau pun dengar sini. Kau perlu pelajari ilmu Al-Quran demi untuk melindungi diri dan keluarga kau. Kata Haji Saad kepada Asri. Yang ni Asri dah memang faham. Baik Pak Haji, jawab Asri tergagap-gagap. Jadi Asri dalam tergagap tu, dia masih melopong mikir. Macam ni lah Asri, macam ni lah. Kita ni solat tu jangan tinggal. Kalau boleh solat-solat sunat tu kita tambahkan, kita amalkan untuk kebaikan. Lagi satu, Al-Quran ni perlu imarahkan rumah kita. Jangan biarkan rumah kita kosong. Dan yang Pak Haji cakap tadi, apa Pak Haji kata, kita kena belajar daripada Al-Quran untuk pendinding kita. Baru dia faham. Faham Pak Haji, faham. Keesokan harinya, setelah selesai semuanya, Haji Saad dia minta diri, dia nak balik. Masa dia bersalam dengan Haji Latif pun berkatalah, minggu depan hari Khamis, jemputlah datang sebab aku nak buat kenduri kesyukuran. Aku dah berniat nak buat kenduri kesyukuran sebagai tanda syukur aku kepada Allah SWT yang membantu kita untuk selesaikan semua ni. Allah lah yang mengizinkan semua ni diselesaikan. Alhamdulillah. Terima kasih aku ucapkan kepadamu, sahabatku. Sambil dia pelukkan Haji Saad. Haji Saad dia berkatalah dengan nada yang amat mengharukan. Baiklah sahabat, insya-Allah aku akan datang nanti, kata Haji Saad. Dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Haji Latif, maka mereka pun keluar menuju ke arah kereta. Dan Haji Saad dia bersama dengan pembantu dia mulai bergerak meninggalkan rumah Haji Latif. Tak berapa lama selepas hari itu, ada pula perkabaran yang heboh dicanangkan orang kampung. Ada lagi, panjang lagi ke cerita ni? Dengar dulu. Dari khabar berita yang Asri dengar, bomoh perempuan tua tu dah ditemui mati dalam kebakaran di rumah dia. Dan lebih mengejutkan korang, kalau korang tengok episod sebelum ni, Leha kan yang menghasutkan Munah ni pergilah jumpa dengan bomoh tu kan. Leha kawan baik arwah Munah ditemui mati, membunuh diri dengan terjun dekat dalam sungai. Apa yang Asri dengar, Leha dia tak mampu terima kenyataan sebab muka dia berubah jadi sangat hodoh. Ada juga yang bagi tahu arwah Leha ni dia meracau-racau sebelum dia ditemui mati terjun dekat sungai tu. Entahlah korang, kita kadang-kadang tahu, malah kita sedia maklum akan perbuatan syirik khurafat seperti ni berdosa besar. Tapi kita ikutkan juga bisikan syaitan yang memang nak sangat kita ni sesat jauh. Bila nasib dah jadi bubur macam ni lah jadinya. Semoga diampunkan dosa-dosa tersebut. Dan semoga kita semua ni dihindari dari melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Begitulah berakhirnya kehidupan manusia-manusia yang telah mengamalkan ilmu-ilmu syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kejadian ni dapat diambil iktibar oleh kita semua, terutamanya kepada para wanita. Sebab kisah ni mengenai para wanita. Tak apa, yang buruk kita jangan ikut. Kita cuba cari yang baik-baik, kita jadi lebih baik. InsyaAllah kita akan diredai Allah. Alhamdulillah. Sekian saja untuk episod yang ketiga. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok jangan ikut. Terima kasih kepada korang yang mana menonton episod 1, 2 dan yang ketiga ni. Alhamdulillah dapat sambutan yang banyak sangat. Jangan lupa tahu untuk like, share dan subscribe pada Cengkeh Channel supaya Cengkeh Channel ni boleh bergerak maju terus ke hadapan, insya-Allah. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe.